Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلاب والطالبات الأحباء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الجديدة في هذه الأسبوع، وإن شاء الله سندرس الموضوع الجديد في المادة التوحيد للصف الرابع. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, selamat datang Ustaz ucapkan dalam kelas pembelajaran kita bagi madah Tauhid tahun 4. Kita akan belajar tajuk yang baru, pelajaran yang keempat, iaitu irhas. Tajuk kita pada hari ini ialah irhas. Baik, pada tugas sekalian, kamu boleh buka dalam buku teks Tauhid pada muka surat 16. Pada persoalan yang pertama kita akan tengok kepada pengertian irhas, iaitu apa yang dimaksudkan dengan kalimah irhas. Irhas ialah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon seorang nabi atau rasul ketika masih kecil atau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Mereka bakal dilantik menjadi rasul sebagai tanda permulaan kerasulan. Baik, baik sekalian, tengok dalam tulisan dalam buku teks kita. Pengertian irhas ni ialah kejadian luar biasa. Maknanya bukan kejadian yang biasa berlaku kepada manusia. Kejadian luar biasa ini menjadi tanda kerasulan, permulaan bahawa seseorang itu akan diangkat menjadi nabi ataupun rasul, sama ada mereka masih kecil ataupun sebelum diangkat betul-betul menjadi nabi dan rasul. Contoh-contoh irhas. Baik, mari kita tengok pula contoh-contoh irhas, baru kita boleh nampak apa itu dimaksudkan dengan irhas. Okay, baik, yang pelajaran yang pertama kita tengok kejadian yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih kanak-kanak. Ada dua malaikat mendatanginya lalu membelah dada Nabi untuk membersihkan hatinya dari segala kekotoran. Kisah ini berlaku betul-betul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam jagaan ibu susuannya, Halimatus Sa'adah. Ketika Nabi bermain-main dengan anak Halimatus Sa'adah ni, tiba-tiba datang dua malaikat berupa bentuk dua orang lelaki memakai jubah putih yang berseri. Datang kepada Nabi, belah dada Nabi. Maka anak Halimatus Sa'adah ni berlari kepada ibu dia menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa ini yang menyebabkan Halimatus Sa'adah hantar balik Nabi kepada pangkuan ibunya Siti Aminah. Okey, baik, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh irhas yang kedua, kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ketika melakukan perjalanan untuk berniaga ke negeri Syam. Satu ketika Nabi ikut ponakan Nabi SAW, iaitu Abu Talib, pergi berniaga ke negeri Syam. Dalam perjalanan dari Mekah menuju ke negeri Syam itu, setiap perjalanan Nabi dinaungi, akan diikuti, dipayungi oleh satu awan
yang akan sentiasa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini irhas kehebatan, kejadian luar biasa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula contoh yang ketiga pada muka surat 17, iaitu peristiwa yang berlaku pada Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapa. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Dan sewaktu beliau masih bayi, masih kecil, Nabi Isa dikurniakan kelebihan kejadian luar biasa, boleh berbicara, boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada ibunya Maryam. Kamu boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 29 hingga 33. Nabi Isa boleh bercakap ketika bayi untuk menjelaskan bahawa dia lahir tanpa ayah ni bukan atas jalan yang tak elok, bukan atas jalan yang salah. Ini adalah kejadian luar biasa yang Allah kurniakan kepada ibunya Maryam. Okay, baik. Itu irhas yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam. Kita tengok pula contoh yang keempat. Peristiwa irhas. Contoh yang keempat yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejak kecil lagi dia ditinggalkan. Nabi Ibrahim ditinggalkan di dalam hutan agar selamat dari kekejaman Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dulu, ketika itu ada seorang raja nama dia Namrud. Raja ini sangat zalim dan sangat kejam. Ketika baginda haus dan lapar, baginda akan menjilat jari jemarinya yang dapat mengeluarkan madu. Jari jemari Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim rasa lapar, kalau rasa haus, Nabi Ibrahim akan jilat jari dia. Sebab Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim, jari dia ni boleh keluarkan madu. Nabi Ibrahim membesar sehingga dewasa di dalam gua seorang diri di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Pelajar pasal ni kejadian luar biasa yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Tinggal di hutan, tinggal dalam gua dari kecil sehingga dewasa, bergantung kepada jari yang Allah kurniakan kelebihan boleh keluarkan madu. Ini peristiwa irhas yang berlaku pada Nabi-Nabi yang kita sebutkan yang terbaru ini adalah Nabi Ibrahim. Yang kelima, yang terakhir, para sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa ketika masih bayi yang dibuang, dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Sungai Nil sebuah sungai yang ada di negara Mesir. Ada lagi sampai sekarang Sungai Nil ada di negara Mesir. Ibunya hanyutkan hanyutkan baginda Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi, hanyut di Sungai Nil. Sebab apa? Takut dibunuh oleh raja pada ketika itulah Fir'aun. Fir'aun dia akan bunuh bayi lelaki yang lahir dalam negara dia akan bunuh. Jadi ibu dia ni tak mahu anak kena bunuh, dia hanyutkan di Sungai Nil. Tapi apa yang hebatnya, para sekalian, hanyutnya Nabi Musa alaihissalam ini hanyut sampai ke istana Fir'aun. Yang mana pada ketika sampainya Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya tadi sampai di istana Fir'aun, sampai ketika isteri Fir'aun sedang mandi di Sungai Nil, mandi di Sungai Nil di istana mereka. Yang mana kita baca dalam surah, isteri Fir'aun ni seorang yang salihah, seorang yang baik. Maka dia jumpa Nabi Musa, dia bawa Nabi Musa masuk dalam istana.
Jadi Nabi Musa selamat, tak dibunuh. Sebab apa? Sebab Asyah nama isteri kepada Firaun. Dia tengok Nabi Musa AS, dia berasa kasih, dia berasa sayang. Jadi dia rasa nak jaga, nak pelihara Nabi Nabi Musa ni sampai besar. Jadi menyebabkan suami kepada Asyah ni, iaitu Firaun, tak jadi nak bunuh Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni bayi lelaki. Di atas permintaan isterinya tadi, dia tak berdaya untuk membunuh bayi itu, sebab permintaan isteri dia Asyah untuk memelihara, menjaga bayi itu tadi, Nabi Musa alaihi salam. Ya baik sekalian, itulah 5 contoh irhas yang terjadi kepada nabi-nabi sebagai tanda mereka sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul. Mereka ni menghadapi kejadian pelik yang luar biasa yang tak berlaku kepada kebiasaan manusia. Hanya orang-orang ataupun calon-calon yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul Allah kurniakan kejadian luar biasa ini. Jadi pelajar sekalian, sampai di sini dulu tajuk perbincangan kita dalam tajuk irhas. Kamu boleh baca lagi untuk kefahaman, boleh tengok dalam buku teks buku surat 16 dan 17 tajuk irhas. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi Ustaz. Ya, sampai di sini dulu. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Kalau yang kurang, yang silap tu datang pada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.